Saya Muhammad Tazri bin Yam, bekas jurulatih Tentera Udara Raja Malaysia, Handau. Ini cerita saya. Nama saya Muhammad Tazri bin Yam, berasal dari buah kampung di Lenggong, Perak. Sehinggalah saya remaja, saya bekerja di Kota Tinggi Johor. Di situ bermulanya saya keluar daripada kampung lah. Dan masa saya di kampung, saya bercita-cita nak bekerja sendiri tanpa bergantung dengan keluarga. Ini cita-cita saya. Dan juga saya bercita-cita juga nak bekerja dengan pendapatan yang tetap. Jadi alhamdulillah, selepas saya habis di Kota Tinggi Johor tu, saya balik ke Kuala Lumpur, saya tinggal dengan kakak saya dan saya bekerja di sebuah petropam. Masa saya duduk di Kuala Lumpur bekerja di petropam tu, saya baca surat khabar. Surat khabar memang tiap-tiap hari kita ada langganan surat khabar. Datang surat khabar, saya tengok itu pemilihan Tentera Udara Raja Malaysia. Jadi saya fikirkan ini peluang untuk saya yang saya boleh berdikari sendirilah. Saya pun terus jumpa dengan kakak saya. Saya kata, kakak, saya nak masuk tentera. Dia kata, muak tahu ke? Kata, muak tak tahu. Kalau muak tahu, muak tak bagi. Kata, terserah pada engkau lah. Kata. Jadi saya pun terus telefon. Masa tu pemilihan di CUDN Kirara, Kuala Lumpur. Dia suruh bawa kelayakan kita dan pakaian kita lah. Saya pun pergi. Bila pergi sampai ke sana, saya tengok orang ramai. Dan saya jumpa dengan pegawai yang jaga itu, dan dia cantik-cantik semua. Dia kata, okey, Encik boleh masuk bilik sekarang buat ujian. Jadi saya pun masuk bilik buat ujian. Saya tengok ujian tu terlampau mudah sangat. Saya pun terambil, tulis, jawab. Alhamdulillah, lebih kurang 20 minit dia beritahu, Encik Tazri, awak berjaya. Lepas tu dia bagi satu borang lain untuk nak pilih dalam bahagian apa yang kamu nak dalam tentera ni. Dalam bahagian apa. Jadi dalam bahagian yang lain tu saya tak layak. Yang ekstrik dia panggil. Ekstrik ni adalah bahagian repair engine, kapal terbang semua saya tak layak. Saya hanya bahagian bawahan sajalah. Alhamdulillah, selepas 3 hari daripada itu, orang lain dah mula dah. Orang lain dah mula kena potong rambut. Kenapa saya belum lagi? Lepas 3 hari baru dia panggil saya. Dia kata, Encik Tazri, awak dah berjaya, dah terima. Sekarang ni awak kena ambil uniform dan sekejap lagi kena potong rambut. Semasa di Kinara tu, saya lantrik saya sebagai kelak ni kerani lah. Tapi saya tak suka kerja kerani. Saya tak suka kerja kerani. Sebab apa? Saya tak suka menulis. Saya suka kerja yang tough, yang lasak sikit lah. Tapi tak sampai lagi masa, tak tahu macam mana cara nak pergi ke arah itu. Tiba-tiba dia orang telah offer saya pergi driver. Dia kata siapa dapat pergi driver ni, dia kata dapat lesen besar, iaitu BDEF. Oh, dengar seronok lah kan. Kita tak tahu apa benda lagi. Dapat lesen besar kan. Siapa nak volunteer boleh kata. Saya pun angkat tangan. Lepas tu dia pun ambil nama kita pun semua. Lepas tu dia tukar saya pergi ke Kuantan, TDM Kuantan. Di situlah bermulanya saya dengan TDM, dan di sana saya 2 tahun saya berkhidmat di TDM Kuantan sebagai pemandu. Seronoklah bawa lori besar. Tapi hati tu masih tak puas hati ya. Masih tak puas hati yang saya ni nak bekerja dengan persenjataan. Saya minat bekerja senjata. Pengalaman manis saya banyaklah. Pengalaman manis. Pertama, saya berjaya mencapai cita-cita saya nak masuk sebagai seorang tentera yang saya minati lah, iaitu menggunakan senjata dan sebagainya. Saya pergi kursus komando di Sungai Udang. Itu saya seronok sangat, saya rasa kan. Memang orang takut, orang lain takut, tapi saya rasa saya seronok sebab saya berminat ke arah itu. Yang keduanya, saya dapat memasuki selepas ini dalam tentera lama ni. Selepas saya memasuki bahagian payung terjun. Jadi terjun free fall. Terjun ni ada 2, satu terjun statik dan terjun free fall. Statik ni terjun peperangan. Kita pakai lengkap dengan senjata kita terjun. Itu semua orang kena buat. Nak tak nak apa kena buat. Tapi terjun free fall ni volunteer. Kita volunteer lah. Itu kita terjun kalau paling rendah 5,000, 7,000 sampai 15,000 lah sekali. Latah 5,000 kita kena pakai gas.
Tak boleh. Jadi saya dapat masuki kursus free fall dan saya melibatkan diri dalam kerja-kerja kejurulatihan. Jurulatih mengatih. Ini minat saya. Waktu mula-mula sekali dia panggil latihan medan. Latihan medan ni kawat, senjata, IMP ni ilmu daripada perang, kursus di hutan dan sebagainya. Saya dapat melibatkan diri dan saya dapat pergi kursus-kursus yang saya paling minati. Okey, pada tahun 1986, saya masa tu dah bertugas sebagai seorang ketua pasukan Air Rescue, iaitu penyelamat dari udara, bertempat di TUDM Batuas. Jadi semasa itu, tahun 80-an ni, kita tumpukan di Gubei, iaitu sempadan antara Kelantan dengan Siam. Itu komunis begitu banyak sekali. Boleh katakan setiap minggu dan setiap bulan kadang-kadang tu pertempuran berlaku di antara anggota-anggota darat ni. Jadi masa saya buat kerja-kerja itu, tiap-tiap hari pergi terbang-terbang, hantar ration dan ambil orang sakit lah apa semua ni. Tiba-tiba satu malam tu, saya dapat signal mengatakan Cik Tazri, ketua sebagai Air Rescue, dikehendaki buat persediaan semua anggota rescue. Buat persediaan daripada mula sekarang dan kami kau terbang Charlie akan datang buat pendaratan di TUDM Batuas dan kumpulan kamu akan dibawa ke TUDM Labuan. Masa tu tak silap saya pukul 11 malam. Standby di camp TUDM pada Batuas, tempat itu. Tiba-tiba Charlie datang turun. Kapal Charlie yang besar tu turun. Dia tak cakap banyak, terus buka rem saja, dia terus panggil kami masuk. Lepas tu kami malam tu juga terbang pergi ke TUDM Labuan. Saya bertanya dengan kakitangan bekerja dalam kapal terbang tu lah. Dia waktu itu dia tak mau cakap. Mana masih rahsia lagi lah. Bila sampai di Labuan, saya turun Labuan, saya tengok dia orang kelang kabut sangat. Pilot bekerja sana, bekerja sini. Lepas tu saya terus tahan satu pilot tu, saya tanya, "Tuan, apa dah jadi ni?" "Awak tak tahu kan?" kata. "Kita tak tahu tuan, apa dah?" Kapal terbang Cessna, kata. Cessna jatuh dengan 8 pegawai lah. Masuk 6 orang pilot, kata tak silap saya. 2 orang bukan pilot. Kita masuk sekarang juga, kata. Kita masuk sekarang. Kami buat persiapan ni, kita masuk sekarang. Saya kata. Tu apa saya buat? Okey, semua barang-barang kamu masuklah kapal terbang, kata. Kami pun malam tu juga masuklah kapal terbang. Saya kata, "Kenapa nak pergi malam ni?" Dia kata. Lepas tu dia kata ada satu pegawai dalam tu masih selamat, dia kata. Dia pegang Savivican. Savivican ni bermakna satu radio kecil yang boleh bercakap antara kapal terbang saja. Kalau kita pegang ni, kapal terbang lintas, kita boleh cakap. Dia tangkap radar kapal terbang tu. Jadi dia kata bila kami buat pergi check, dia kata radio tu masih on. Jadi dia kata salah seorang daripada masih selamat, dia kata. Jadi kita nak pergi malam ni juga. Masuk malam tu, pusing. Awan terlalu tebal dan bukit terlalu tinggi, ya. Iaitu pergunungan Lawah di Sabah. Bukit terlalu tinggi. Jadi tak boleh masuk, kami balik. Balik bagi tahu, dia kata, "Jangan bergerak ke mana, tidurlah kapal terbang. Pagi besok," dia kata, "sebelum subuh kita masuk." Masa tu dah pukul 2 ke 3 dah. Tidur kejap. Lepas tu dia pun datang dan ni, betul dia kata, "Okey, buat persiapan kita masuk sekarang ni." Saya buka kapal terbang tu, saya buka tangga heli tu, saya duduk kat tangga kapal terbang ni. Tangga dia masuk hutang. Lepas tu saya nampak sayap kapal terbang. Putih ya. Saya pun terus beritahu QM, Air Quarter Master. Saya beritahu QM, saya kata saya nampak satu objek, dia kata yang disuspek sayap kapal terbang. Lepas tu saya kata pusing balik. Bagi tahu pasal kontrol di area, kita pusing balik. Lepas tu dia pun masuk kali kedua, saya nampak sayap. Dia pun nampak. Okey. Lepas tu dia kata buat persiapan untuk turun. Kami datang ke kapal terbang, dan kapal terbang tu bila nampaknya ada objek di bawah, dia akan hover. Dia akan berhenti kapal terbang tu, dia di udara dan kami akan turun pakai wincin. Turun pergi. Tak boleh menggunakan pendaratan. Mendarat memang tak boleh sebab hutan tebal. Okey, 3 orang turun dulu, saya kata. Saya bagi tahu orang dia, "Kamu turun dulu pakai wincin dengan tali, ya. Turun dulu. Dan tugas kamu bukan menyelamat orang. Tugas kamu adalah tugas keselamatan. Kamu duduk di bahagian kepala. Jaga kalau takut ada musuh. Kamu kiri dan kanan. Tempat jatuh ni, kalau saya jatuh ni, mayat berterabur. Kalau heli dia jatuh macam ni. Jadi mayat satu tempat. Kalau kau terbang sayap ni, dia jatuh, mayat berterabur ke depan. Jadi kamu duduk tunggu sini, 2 orang dan 1 depan. Kalau ada mayat tu sakit ke apa ke, jangan peduli. Itu bukan tugas kamu. Saya akan turun lepas tu. Lepas tu elok masuk.
bagi tahu pilot pun masuk. Masuk, saya pun turunkan 3 orang. Bila saya tengok semua dah ambil tempat, baru saya turun. Saya turun dengan yang lebih lagi. Kami 7 orang masuk. Masuk saya 8 lah. Turun. Lepas tu kami pun buat surf. Surf cara RSQ ni berbeza. Kita ada prosedur dia. Pertama, kita kesan mayat dan kenali mayat itu. Jangan sentuh pada mayat. Kita kenali mayat itu. Catik. Okay, right, ada dah jumpa. Rani dah jumpa. Mayat tidak boleh sentuh. Saya bagi tahu pada budak saya, jangan sentuh mayat. Lepas tu, semua dah jumpa. Cuma seorang tak jumpa. Alai dah jumpa dah. Lepas tu saya minta kebenaran daripada sana, pakai certificate tadi tu. Minta kebenaran sana, mengatakan kami nak keluarkan mayat sekarang ni. Lepas tu, Jenderal di atas Charlie tu bagi tahu, okey, teruskan. Jadi bila teruskan, kita tak boleh lagi sentuh mayat. Jadi kita ambil, cek tengok barang-barang yang berharga ada tak kesan curian. Kalau ada kesan curian, maka ada orang dah masuk sebelum kita. Jadi saya cek senjata ada, jam tangan mahal ada, pilot semua pakai ya. Semua ada, beg duit semua ada. Bila cek, saya bagi tahu, okey, dengan Jenderal datang, saya kata, Datuk, keadaan mayat selamat sekarang ni, kami nak keluarkan. Nak selamat daripada musuh. Mana kami nak keluar sekarang. Okey, teruskan kita. Jadi kami pun kumpulkan mayat. Dia masuk terkena dahang pokok. Yang komplit lengkapnya seorang je. Lepas itulah dapat keluarkan mayat itu. Maka seorang tak sempat dah. Yang ke akhir sekali tu tersangkut sebab kabur dah tutup. Pukul 10 pagi, kabur dah tutup habis. Kita buat macam ni pun tak nampak dah. Bila kadang sekaki 2 kaki daripada kita. Tak nampak dah, kabur tebal dah. Lepas tu heli datang, nak masuk juga, tak lepas masuk. Jadi dia bagi tahu saya, RSQ standby untuk next stop. Mana tidur situ lah. Jadi bila dah habis semua, mayat pada keluar rumah, seorang tu paksalah kami tidur dengan dia. Kami terpaksa tidur, mayat tu kami masukkan dalam plastik, beg plastik. Ada peti mayat tu, dia ada zip panjang tu. Masukkan beg plastik. Dan kalau ikut prosedur, mayat tu mesti diikat. Saya pun ikat jugalah. Saya ikat pokok sebab apa? Takut binatang tanda seret. Dia seret mayat tu, jadi kami ikat. Dia mayat tu duduk sebelah saya. Dan saya bagi tahu kepada budak saya keliling tu, budak saya tunggu. Saya bagi tahu budak saya kata jangan menembak ataupun jangan bergerak ke mana-mana. Kalau kamu nak kencing nak apa, kencing di situ juga. Jangan bergerak. Sebab apa? Saya ambil perhatian jika sekiranya ada pergerakan, besar kemungkinan saya akan tembak, saya kata. Sebab kita takut binatang. Yang paling takut sekali biawak lah. Biawak besar lah, biawak komado orang panggil. Takut biawak tu lah. Jadi saya pun masuklah bilik plastik, tidur tapi kepala kita luar lah. Jatuh dah ready lah. Dan mayat tu kita masukkan dalam bilik plastik, tidur sebelah saya. Dan mayat tu kita ikat lagi, takut dia curi ya. Takut biawak tangan tu ditarik ya. Jadi Alhamdulillah tak ada apa-apa dan sampai pagi besok. Selamat. Dalam RSQ ni, pertama kita, tugas kita iaitu dipanggil handau. Handau ni hantaran udara sebenarnya. Pendek daripada perkataan hantaran udara. Jadi kita menghantar ration, mengambil orang sakit, hantar orang sakit, hantar tentera masuk hutan, ambil tentera yang nak keluar. Semua itu adalah pergerakan RSQ. Pergerakan angkutan handau. Jadi itulah kerja hari-harian kita. Mana kita standby je. Kalau Kota Batu ada task untuk pergi sana, kita akan tanya pilot untuk apa. Dia kata hantar ration. Okay, saya hantar 2 orang. Okay, saya dia yang arahkan, hantar 2 orang. Kalau kata nak pergi ambil mayat, mungkin saya hantar 3 orang. Pernah berlaku, anggota tentera kena bobby trap. Sehinggalah kaki dia putus satu dan muka dia pecah macam ni. Di tangan dia saya tengok ada bini, ada gambar anak bini, dia tengah menangis. Jadi masa nak turun ambil tu, bukan saya lah, kawan saya turun ambil tu, dia menangis lah. Kita tak fikirkan dia sakit tidak lah kan. Sebab apa kita nak cepat kalau terbang di atas kan. Saya terus masukkan, panggil natu stroke. Natu stroke ni ada getah ni. Yang tempat kita nak sangkut dia tu. Jadi saya tarik, ambil dia, masukkan dan terus naik atas lah. Naik atas, Alhamdulillah sampai selamat. Tahun 1978. Masa tu umur saya dalam 20-an lah, 24 saya. Saya pergi komando. Masa tu komando dalam kelatihan yang sangat serius sangat lah masa tu lah. Pakai topi besi, kan tak pakai dah. Pakai janggut head lah. Dulu pakai topi besi. Memang teruk.
Kalau orang kata latihan komando ni mudah, benda ni bohong lah. Memang teruk latihan dia. Jadi alhamdulillah saya dapat mencapai kursus tu sampai habis. Sehingga saya balik, anak-anak saya lupa nama lah. Orang kata mental kita pun dah orang kata pada terjejas kerana kelasakan tu. Jadi saya tanya isteri saya, ni nama apa? Ni nama apa? Saya macam tu Allah. Latihan komando ni terbagi pada 3 peringkat. Peringkat pertama 1 bulan dipanggil peringkat camp. Peringkat camp ni kita apa saja kita buat dalam camp. Dalam latihan komando ni banyakkannya kelasakan lah. Setiap hari kami dibagi kotak susu. Kena seminggu tengok susu tu kita tak tengok kotak tu dah nak muntah dah. Akhir hari kita minum kan. Habis bagi lagi. Sampai dekat hutan masuklah peringkat survivor. Peringkat survivor ni dia tahan di atas bukit tu. Kita 3 hari 3 malam tak boleh makan. 3 hari 3 malam tak boleh makan. Lepas tu bila hari yang terakhir sekali dia bawa kita sampai daripada bukit hutan Gunung Ledang tu. Dia berjalan kaki sampai ke tepi laut. Sampai ke tepi laut dia letak kita kat situ, dia bagi tahu, okey, hari ni jurulatih semua baik. Kau jangan risau. Jurulatih takkan kacau kau. Okey. Lepas tu duduk kejap lori sampai. Kita tak makan nasi dah 3 hari ni. Dia makan pucuk kayu, bubuk kayu je. Dia kata, okey, buat keluar mestin. Mestin tu tin yang makan tu lah, tin askar tu. Ambil nasi. Okey, main nasi. Nasi biryani. Nasi biryani yang tu, kita tengok nasi tu pun menggigil dah tangan, dah rasa punya lapar. Bubur ayam tu. Okey, dah cukup. Tambah lagi, nak tambah lagi boleh. Direk. Semua dah berdiri, dapat nasi dah. Selagi saya kata jangan makan. Dia bercerita lah. Kita lapar 3 hari tak makan nasi kan. Bayangkan kan. Adalah di antara ramai tu budak ambil sebiji bulu mulut. Dia nampak. Kau datang sini. Okey, sebelum saya bertindak kasar atas kau, lebih baik kau buat pengakuan. Betul tak kau ambil nasi makan tadi? Betul tak? Okey, dengar semua sekali ya. Dia telah mewakili kamu semua dah makan nasi. Masuk laut semua sekali. Basuh mesting. Bayangkan ni. Okey, latihan yang saya nak yang agak ni sikit, tidur masa latihan paya. Paya buat di Tanjung Labuh. Kalau saya pergi Tanjung Labuh, paya besar sangat paya sampai berpuluh-puluh ekar, sampai 100 ekar dah. Besar, saya pergi Tanjung Labuh tahulah. Jadi kami buat latihan dalam paya tu. Dalam keadaan yang tidak berpakaian. Allahu Akbar. Kita kena balut dengan daun-daun kayu je. Bila malam semua tidurlah paya. Nak tidur lepaya, dia bagi tahu siap dah, bila pukul 10 malam, air akan naik lebih kurang 4 kaki. Nak tak nak, tidur atas pokok. Mula-mula, dia kata kena lomor tanah lah, sebab agas jangan cerita lah agas kan. Dalam paya, agas tu macam lalat ke bangkai kan. Banyak punya agas kan, berbunyi agas tu. Jadi saya try tak buat apa yang disuruh lah. Tapi tak tahan, tengok rasa bengkak telinga, rasa tebal lah dia huruf ni agas tu. Nak tak nak terpaksa buat. Cari lumpur lomo badan. Lomo satu badan 3 mata je. 3 mata dengan lubang hidung nak mendapat. Sampai semua kali tidur atas dahan pokok. 3 hari 3 malam. Latihan itu. Sebab apa tujuan kita lomo lumpur badan tu supaya agas tak boleh ni badan macam kebau lah kan. Kebau babi ke apa dia guling tu, lumpur badan tu mana agas tidak gigit dia. Jadi kita kena buat macam tu lah. Jadi benda-benda tu sebenarnya merosakkan kesihatan kita lah. Ya, ada juga latihan dark water dia panggilnya. Dark water ni berjalan di tengah malam. Dia akan bawa kita. Tak boleh tidur. Siang hari dia bagi tidur sekejap, malam jalan. 4 peta 3 negeri. Negeri Sembilan, peta Gunung Ledang, Melaka dan Johor. Jalan kaki sampai kita nak tidur tu pegang kawan, tak jalan. Punya mengantuk. Itu saya rasa latihan itu saya jadi jurulatih pun saya tak perlu lakukan sebab apa? Merosakkan kesihatan.
Sepanjang perkhidmatan saya selama 22 tahun telah mengakibatkan mata saya tak nampak, telinga saya tak mendengar. Mata saya sekarang ni bukan sakit pada biji mata, sakit pada saraf dah. Lepas tu doktor kata ni berpunca daripada salah satu daripada kelasakan masa kita muda lah. Saraf mata saya rosak. Biji mata saya masih elok dan berbagai-bagai dah perubatan saya buat. Dah tak boleh nak berjalan pun kena pakai tongkat. Kena pakai bantu oleh orang sebagainya. Jadi mata ni bila saya dah pergi cek doktor, dah jumpa doktor pakar semua, dia bagi tahu saya, dia kata ni salah satu daripada punca daripada kerja-kerja yang berat lah, kelasakan badan kita. Dan dia tanya saya dulu, pakcik kerja apa, doktor tanya kan. Saya ceritalah gini, dia akui lah. Dan saya dah buat berbagai-bagai ujian dan perubatan saya buat, dan sampai pernah buat operation sekali sebelah kiri. Dan hasil dia adalah sangat menyedihkan lah. Mata tak nampak, malah bertambah teruk lagi ada. Begitu juga dengan telinga. Telinga pun sama juga. Telinga ni kita nak jaga drum telinga. Kadang-kadang kita melasakkan diri kita ni sehingga kita tidak menyedari yang drum telinga ni terlalu nipis. Sehingga kita melasakkan diri kita ni sehingga drum telinga kita akan jadi satu kerosakan lah. Disebabkan mungkin masuk air ke atau sebagainya. Di kesempatan ini, saya ingin mewakili pihak veteran untuk memandang serius pada isu pencen kami yang masih di tahap 20 tahun yang lalu. Diharapkan agar kerajaan memandang serius isu ini supaya nasib kami terbela, di mana faktor perbelanjaan dan kos ekonomi yang begitu meningkat sekarang. Sempena kemerdekaan ini, saya mewakili kawan-kawan saya memberi semangat kepada anggota-anggota baru ni, anggota-anggota muda ni, supaya menggunakan saluran kerja tentera ni sebagai satu kejayaan yang baik. Bekas-bekas tentera keseluruhannya mengharapkan pada generasi muda supaya cintakanlah pada negara kita, iaitu Malaysia yang aman damai sekarang ni. Kita cintakan dan jadikanlah sebuah negara yang aman bahagia. Dan dengan semangat kecintaan ini, maka kita cuba mengelakkan diri kita kepada perkara-perkara yang kurang baiklah. Budayakan diri kita ke arah ke satu kebaikan. Jangan kita budayakan diri kita ni ke arah kepada perkara-perkara yang tak baik, kepada kemaksiatan dan banyak lagi perkara-perkara yang merosakkan, supaya negara kita ni, rakyat Malaysia ni boleh hidup aman bahagia dan membina sebuah negara yang aman bahagia. Salam Merdeka ke-65 daripada WITS.